darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Hari ni aku akan share dengan korang pengalaman aku pergi ke beberapa rumah. Lepas tu aku pernah pergi teman orang buat rawatan dan apa yang aku nampak. So benda ni aku nak kata direct dia membela pun susah, nak kata tak pun macam ya, nak kata saka pun tak, nak kata macam bukan saka pun macam ya saka, macam tu lah lebih kurang. So aku akan share dengan korang berkaitan dengan kisah orang-orang yang dia ada sesuatu kat diri dia tau, ataupun dekat rumah dia ke, ataupun dekat kelilingi dia. Okay, kisah yang pertama ni terjadi masa aku pergi rumah sekian-sekian orang ni. Okay, masa tu hari raya. So bila hari raya kita pergi je rumah, aku ni follow je parents aku. Aku kadang-kadang aku tak tahu rumah siapa, kadang-kadang saudara-saudara jauh. Macam dulu tak pernah pergi, tiba-tiba kali ni pergi macam tu. Jadi ada satu peristiwa ni di mana masa tu nak pergi tandas. Jadi nak ke tandas tu kita akan lalu dalam beberapa bilik rumah dia lah. So masa aku nak pergi tandas tu, aku tengah jalan-jalan, tiba-tiba aku ternampak sesuatu dekat dalam bilik dia tu, sebab pintu bilik dia terbuka separuh tau. Jadi masa aku tengah jalan tu, aku nampak benda tu macam besar berbulu, tangan dia tebal sangat-sangat tau. Dia macam ni tebal, lepas tu dia macam mengundur ke belakang. So aku macam terkejut, tapi aku tak adalah beria nak intai sebab rumah orang kan waktu tu. Lepas tu aku terus pergi tandas. Lepas dah siap-siap keluar tandas tu, adalah makcik owner rumah tu kot. Dia tengah dekat bahagian sinki sebab toilet dia dekat dapur. So masa aku keluar tu kan, dia pandang aku. Lepas tu aku macam biasa senyum sebab kita dah teraya rumah orang. Lepas tu tumpah tandas rumah dia. So tak ada apa-apa pun yang pelik-pelik terjadi. Lepas tu bila aku nak keluar jalan dekat bahagian bilik dia tu, okay, aku dah ternampak benda tu memang bertentangan mata dengan aku. Jadi benda tu entah macam mana dia tolak pintu bilik tu sangat kuat. So aku terus macam terkejut sekejap, aku pun jalan. Tetapi pintu bilik tu, kalau orang lain yang nampak, mungkin orang tu akan nampak seperti angin yang tolak pintu tu, ataupun dia ingat ada orang dalam bilik tu yang tutup. Lepas kejadian tu, aku pun duduk balik kat meja makan tu. So tengah duduk kat meja makan tu kan, makcik yang daripada kat dapur tadi tu, yang kat sinki tu, aku tak tahu dia ni bukan saudara aku tau, tapi dia ni macam saudara kepada saudara, lebih kurang macam tu lah. Hari raya kan kita main pergi je rumah orang. So masa tu makcik tu dia macam pandang-pandang aku banyak kali. So aku macam aku dah jadi bersalah sebab aku risau lah kan, sebab aku tak tuduh dia ni membela ke apa, tetapi cara benda tu macam dia menginap, macam benda tu dah selesa dekat dalam bilik tu. So aku buat tak tahu je, aku tunggu masa sampai semua family aku nak belah lah. Lepas tu bila dah keluar daripada rumah dia tu, dekat bahagian bilik tu, so aku tahu lah rumah dia 4 segi. Jadi kalau kat luar kita tengok daripada atas, kita tahu keberadaan dia. Jadi benda tu dia ada satu lagi macam nak kata tali, tak tali juga. Dia macam satu bayangan yang gelap mampat sampai ke bawah. Dia macam tali macam tu. Lepas tu kat bahagian atas tu dia ada bentuk bulat. Aku tak tahu benda apa tu. Tapi benda tu daripada atas sampai ke bawah, dia memang lekat dengan bumbung rumah tu sampai ke bawah. Aku tak tahu maksud dia apa sebab aku tak pernah mengalami peristiwa seperti itu. Jadi benda tu aku nampak macam tu. So lepas pada peristiwa tu, okay, macam kumpul saudara mara apa semua, dalam tak sedar tak sedar macam tu, tengah borak-borak, adalah terdengar yang mengatakan simpulan-simpulan ni bela-bela sekian, lebih kurang macam tu. So aku pun rasa macam betul lah apa yang aku nampak tu. Tetapi benda yang aku nampak tu dia tidak mengacau, cuma dia menyeramkan sikit, and dia hanya duduk di dalam bilik tu. Aku pun tak tahu function dia apa, dan aku pun tak tahu yang ini adalah saka ke, ataupun belaan ke, ataupun macam mana ke, wallahu alam. Cuma sesuatu yang orang membela dia, kalau ada dekat tuan dia di mana rumah dia duduk pun ada juga benda tu. So benda tu mungkin protect family tu ke, wallahu alam. Tu aku tak tahu kesahihan dia. Tapi kebiasaannya yang bela-bela ni dia atas sebab-sebab tertentu. Tapi walau bagaimanapun kita kena ingat lah, kita ni manusia bersujud tunduk pada Allah. Jadi kalau kita sampai dah membela benda tu, macam seolah-olah kita tak percaya pada Allah lah. Sebab apa-apa kita dalam kesukaran ke, kita dalam kesusahan apa-apa je lah, kita mohon pada Allah, bukan pada bantuan lain lah. Jadi
kat situ pun dah nampak dah salah kan. So itu adalah yang cerita pertama. Keduanya, aku pernah satu peristiwa tu nak pergi teman kawan aku pergi berubat. Okay, dia ni kawan kepada kakak aku lah, tapi dalam secara tak sengajanya kawan aku jugalah. Masa pergi berubat tu, berubat dekat rumah kenalan ayah aku juga. So masa tu kawan aku ni dia ada masalah di mana dia macam selera makan dia banyak. Okay, dia makan banyak tapi badan dia tak naik-naik. Lepas tu dia jadi macam tak suka dengan lelaki. So macam ada something wrong lah. Jadi pergilah berubat. Lepas tu masa kami sampai tu, kebetulan pakcik tu cakap orang yang datang berubat sebelum ni tu dia buang saka tau. So dia kata, uish, teruk juga, dia cakap macam tu lah kan. So macam dia bercerita lah kat ayah aku macam tu. Lepas tu dia cakap tu lah, kalau nak tahu tu dah letak kat dalam botol. Jadi aku terus tertumpu kepada botol tu. Jadi kat botol tu dia tak nampak yang macam dalam TV kan. Biasa kalau orang tangkap benda si dalam botol kan nampak dia macam bergerak-gerak, macam lebih kurang yelah nampak bentuk susuk sebenarnya. Tapi kebiasaannya yang jenis-jenis macam ni aku tak nampak yang jenis macam tu tau. Aku nampak dia macam gelap. Okay, ada dua jenis tau. Dia ada banyak botol kat tepi, dekat tepi pakcik tu. So satu botol tu dia penuh dengan hitam sahaja, memang tak nampak apa-apa, nampak cahaya hitam. Tapi orang lain nampak kosong. And then ada satu lagi tu botol dia ada macam dia betul bentuk macam anak cicak ke, lebih kurang macam tu lah, yang kecil macam tu, tetapi dia tak berapa nampak. Maknanya dia macam nampak benda yang hidup tapi tak berapa jelas tau. Dia macam kabur-kabur macam tu di dalam botol tu. Tak adalah nampak macam dia meronta-ronta ke apa ke. Lepas tu ada juga yang jenis dia ada sekali dengan air. Biasanya jenis-jenis yang macam tu. So pakcik tu memang buang dia tak dalam botol. And botol tu nanti dia buang kat mana tak tahulah kan. Tapi nak ceritakan jenis-jenis yang macam tu bila dia buang, dia memang masukkan dalam botol. So aku memang nampak lah yang dekat dalam botol tu sebegitu. So faham aku sebab dia kata itu adalah orang dia tolong buang saka yang sebelum ni kan. Jadi kalau benda tu masuk dalam botol, dia akan berupa seperti itu. Itu aku nak bagi tahu perkongsian lah. Maknanya apa yang aku nampak bila orang tu buang simpan dekat dalam botol tu biasanya sebegitu sahaja. Dia tak adalah macam mengarut-ngarut, nampak macam jangan cerita kan, yang macam-macam dia menangis-nangis, mengilai mohon, menjerit apa semua tu. Tak ada pula aku nampak macam tu. Tak adalah dia meronta-ronta. Tapi tak tahulah kalau macam ada orang lain yang nampak sebegitu. Di mata aku memang tak nampak macam tu lah. So itu sahaja yang aku nampak pada masa tu. Okay, ada peristiwa lagi satu ni terjadi. Okay, ni kisah dia rumah tu yang problem tau. Maknanya ada setengah orang dia akan kata macam ni tau. Ada setengah orang yang nampak juga, dia akan macam bila lalu depan rumah orang ni yang dia kata orang ni boleh saka. Tapi sebenarnya yang korang kena tahu tau, ada rumah yang sebenarnya walaupun benda tu ada, sebenarnya dia bukan membela, tapi benda tu yang memang menapak dekat rumah tu. Itu pun beza kat. So kita kalau katalah kan ada yang nampak ataupun ternampak, ataupun sebelum ni tak pernah nampak tiba-tiba ternampak, korang kena hati-hatilah, jangan sesedap hati nak tuduh orang tu macam ni macam tu kan. Sebab ni rumah ni bukan semua orang yang membela asal ada banyak kat rumah dia bela. Tak ada, dia tak ada istilah macam tu. Maknanya kata ada orang tu benda tu memang rumah dia pun dekat situ. So mungkin orang lalu-lalang yang nampak macam tu. Dan ada juga di mana orang tu kena perbuatan orang. Maksudnya orang hantar banyak-banyak benda dekat rumah dia, and then orang lain akan nampak dia ni seolah-olah macam membela. Itu macam dia anaya lah. Maksudnya dia jin nak menyesatkan kita, maksudnya nak memporak-perandakan kita ni, lebih kurang macam tu. So itu adalah perbezaan bila mana kita nak cerita pasal orang bela dengan tak bela ni. Dan ada juga yang jenis memakai tetapi kita tak dapat detect langsung dia pakai. Mungkin dia jenis pakai macam keturunan nenek moyang dia yang dulu, untuk nak jaga sawah padi ke apa ke, ataupun untuk protect family dia ke. Alam aku pun tak tahulah istilah dia macam mana. Cuma yang aku tahu, sekiranya kita hidup di muka bumi ni, kita tidak boleh bergantung harap kepada benda-benda macam tu. Sebab kita kok mana pun bergantung harap pada Allah yang satu. Kisah seterusnya ni terjadi masa tu aku nak pergi ke rumah kawan aku ni. Lepas tu lalu kot jalan sawah padi tau, kiri kanan sawah padi. Dia jalan dekat Teluk Intan tu. Aku rasa korang tahu kot jalan tu. Okay, kat situ kan memang gelap, kalau korang tahulah. Jadi masa tu tiba-tiba kereta start. So memang terberhenti dekat situ. Dan kita orang terpaksa tunggu kawan lagi satu datang. Masa kejadian tu aku ni macam tak sedar hati sebab betul-betul tengah-tengah sawah tau. So kiri kanan memang macam-macam ada kan. Cuma aku perasan satu benda. Sawah padi kan ada yang apa tu, orang patung apa benda entah yang orang cacak-cacak kan untuk elak burung kot, tak silap aku.
dekat situ ada satu jelmaan lembaga besar sangat-sangat. Okey, benda tu kan macam bentuk dia macam orang lidi macam tu, cocok kat situ. Tapi benda ni dia besar, dia duduk betul-betul, dia macam nak bertahan dekat bahagian orang lidi tu, tapi dia lagi besar. Mata dia merah. Lepas tu dia taring sampai bawah ni. Aku tak tahu tu jenis apa. Cuma aku rasa mungkin dia jaga kot kat sawah tu. Macam yang aku cakap tadi tu kan, ada setengah orang dia membela untuk jaga sawah padi dia lah, apa benda semua. Mungkin daripada zaman nenek moyang dia. Tapi kita tak boleh nak cakap kat benda ni, memang benda tu salah. Tetapi orang dulu-dulu kan, macam ilmu agama dulu-dulu kan macam kurang sikit. Maksudnya tak terdedah banyak. Ustaz-ustaz ulama pun tak ramai. So mungkin diorang tak terdedah dengan ilmu-ilmu untuk pengetahuan agama lebih lagi. Jadi mungkin daripada keturunan dulu terbawa sampai ke keturunan yang sekarang ni. Wallahualam. So apa yang aku nak sampaikan kat sini berkaitan dengan orang membela ni, first thing first, kita tahulah benda ni memang salah dah, sebab kita dah menyekutukan Allah. Keduanya pula, walaupun orang kata kau ni ada saka, kau ni ada ini, kau ni ada pun, tak semuanya orang kata jenis jahat tau. Maksudnya bukanlah aku nak kata dia orang ni baik, tapi kadang-kadang pewaris ni dia orang pun tak nak benda tu, tapi sebab dia terpaksa daripada nenek moyang dia. Tapi sebab itulah orang kata kalau kita ada benda macam tu, kita kena buang. Dan macam aku sendiri kan, sebab aku boleh nampak benda-benda macam ni, dah ramai je orang cakap kau ni ada saka, kau ni ada pendamping. Ramai sangat orang tekankan aku macam tu lah. Tapi aku sendiri pun pernah pergi berubat. Jadi Alhamdulillah aku tak ada kaitan dengan benda-benda macam ni. And nenek moyang aku pun tak ada terlibat dengan benda-benda macam ni. Mungkin ada yang mungkin bukan paling dekat, maksudnya bukan nenek aku, atau mungkin moyang aku ke, tapi tak ada kaitan dengan family aku lah, yang maksudnya ada kaitan dengan bela-bela ataupun saka keturunan ke apa semua tu, tak ada. Alhamdulillah dijauhkan lah daripada perkara-perkara macam tu. Cumanya kat sini macam aku cakap, benda-benda ni kita tak boleh nak cakap, kita tak boleh nak kata dia ni membela apa semua. Bahayanya. Cuma cara yang kita nak tahunya, okey, orang tu dah ada saka keturunan, tapi cara dia kendalikan benda tu, macam mana cara dia sama ada dia gunakan benda tu untuk perkara yang baik ataupun tidak baik. Selebihnya aku tak tahulah kan dia ni dikirakan kategori mana. Tetapi bukanlah semua yang ada saka tu macam problem. Sebab ada setengah orang, bila macam aku sendirilah, ni kisah aku sendirilah, ada geng-geng kawan-kawan apa semua kan. So one of my friends ni, dia tahu yang someone ni ada saka tau, saka keturunan. So bila dia tahu tu kan, dia auto macam tak nak dekat dengan dia. Kau tahu tak, dia ada saka macam tu. Sebab apa dikenal? Sebab saka harimau kan. Okay, saka harimau ni dia macam sometimes dia buat orang tu jadi hilang kawalan tau. Aku pun nak cakap susah, tapi memang ada kenalan aku macam tu. Kadang-kadang dia berkarakter seperti harimau. Mungkin keturunan dia yang dulu-dulu. Jadi member-member yang tahu ni takut dengan dia. Sebab bila dia jadi macam pewatakan harimau, orang memang takut. Sebab dia garang, dia bengis, lepas tu dia macam lompat-lompat. Macam tu lah, lebih kurang. Tu kejadian yang memang betul-betul depan mata aku. Jadi bila orang takut dengan dia, secara tak langsung orang kata tak nak kawan dengan dia, dah saka. Tapi benda ni kita tak boleh jadikan macam okey, mentang-mentang dia ada benda tu, kau nak sound dia, kau macam rasa dia tu hina, dia tu macam syirik, menyekutukan Allah. Sebab kadang-kadang dia orang ni pun tak tahu, sedar-sedar dia orang ada benda tu. Dan kalau kita tahu, kita sebagai kawan, kita nasihatkan dia suruh pergi buang lah, ataupun kita bawa dia pergi berubat untuk kita tolong dia. Janganlah kita macam ignore dia, seolah-olah dia tu pendosa, tak baik, tak boleh buat macam tu. So sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ni. Memang agak sedikit mengantuk cerita aku kali ni. Cuma aku nak beri pesan sikit kepada orang kat luar sana yang mana tahu diri dia ada saka daripada keturunan ke apa ke. Kalau korang rasa benda tu mengganggu sehingga kan korang nak buat amal ibadat pun tak boleh, korang boleh pergi jumpa mana-mana rawatan Islam untuk buang benda tu, supaya kita lebih boleh fokus kepada yang ke depan lah. Maksudnya kita lebih fokus kepada menyembah Allah yang satu, macam tu. Tetapi sekiranya korang tak tahu, tapi korang rasa macam beberapa perkara yang tak best kat diri korang, ataupun korang sendiri rasa macam ada yang tak kena ke apa ke, jumpa je ustaz-ustaz, mana-mana perawat Islam lah yang boleh merawat dan lebih mengetahui apa yang korang tengah lalui sekarang ni kan. Dia adalah cara-cara rawatan dia. So korang better buang lah, sebab sebaik-baiknya begitu. Sebab kadang-kadang kita sedar tak sedar kita dengan dia sebati tau. Sebab dia dengan kita, dia damping diri kita. Jadi takut kalau tak kena gaya ke arah lain. Itu je lah yang aku nak pesan kat korang. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, tergurus hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, keburukan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.